Okay, salam sejahtera. Pagi ini saya akan berkongsi satu topik tentang pembelajaran berasaskan masalah. Okay, dan slide ini disediakan oleh guru-guru berikut dari PPD Petaling Utama. Okay, so untuk strategi PDP STEM, kita ada inquiry, penyelesaian masalah dan berasaskan projek. Tapi hari ini kita akan fokus pada penyelesaian masalah, iaitu satu kaedah pembelajaran yang berasaskan masalah di mana murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri secara kolaboratif dan berpusatkan murid. Okay, Howard Barrows berkata tujuan pembelajaran berasaskan masalah ini ataupun problem-based learning ialah untuk mencabar murid dengan masalah yang terdapat dalam latihan sebagai rangsangan untuk pelajar fokus dalam mengatur apa yang telah dipelajari untuk diingat kembali dan diterapkan pada pekerjaan masa depan. Okay, jadi apakah itu pembelajaran berasaskan masalah? Okay, pembelajaran berasaskan masalah atau PBM ataupun Problem Based Learning merupakan pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah. Jadi mereka perlu menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Jadi satu situasi akan diberikan oleh guru mengikut konteks murid untuk mereka bincang dan berfikir cara-cara bagaimana masalah itu dapat diselesaikan. BBM dapat merangsang kemahiran berfikir murid ke arah yang lebih tinggi. Okey. Okay, jadi kita tengok pembelajaran yang tradisional. Okay, biasanya cikgu akan mengajar murid apa yang mereka perlu tahu, teori-teori dia, dan murid perlu menghafal konsep atau teori. Kemudian cikgu memberi masalah kepada mereka untuk mereka mengaplikasikan. Okey, ini ialah pembelajaran tradisional. Okey, awak tengok turutan dia, langkah 1, 2 dan 3. Tapi untuk pembelajaran berasaskan masalah, mereka akan diberikan masalah dahulu. Okey. Kemudian murid-murid perlu mengenal pasti apa yang perlu tahu. Apakah kemahiran, apakah konsep yang mereka perlu tahu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian mereka mempelajari kemahiran tersebut dan mengaplikasikan dalam penyelesaian masalah. Okey, jadi turutan dia berbeza. Okay, apakah ciri-ciri pembelajaran berasaskan masalah? Nombor 1, ia berorientasikan masalah, iaitu situasi masalah sebenar yang kompleks dan tidak mempunyai jawapan yang betul atau salah. Jadi dia macam open-ended question. Okay, dia tak ada betul salah. Okay, dia ada pelbagai cara penyelesaian. Murid bekerja dalam kumpulan untuk menangani masalah. Okay, so ini group work, kerja berkumpulan. Jalan penyelesaian adalah luas dan mempunyai banyak pilihan. Okay, contohnya, nyatakan rancangan. Katakan kamu nak pergi bercuti dekat Pulau Langkawi 3 hari 2 malam. Okay, nyatakan tempat-tempat berikut yang kamu ingin pergi melawat. So dia tiada betul atau salah. Kamu boleh melawat berbagai tempat di Pulau Langkawi. Okay, banyak pilihan. Dia tiada jawapan betul atau salah. Nanti kita tengok lebih banyak contoh lagi ya. Okay, masalah adalah relevan dan logical. Okay, dia ada berkaitan dengan seharian hidup murid. Okay, yang relevan. Mempunyai operasi atau langkah-langkah sistematik
ke arah menyelesaikan masalah dengan penggunaan alat berfikir. Okay, so dia perlu mengikut langkah-langkah sistematik. Murid memperolehi informasi baru melalui pembelajaran kendiri. Okey, seterusnya, adakah PBM ini sama seperti pembelajaran berasaskan projek? Adakah mereka sama? Jawapannya tidak. Now, PBM adalah pembelajaran sesuatu konsep untuk menyelesaikan masalah, sementara pembelajaran berasaskan projek adalah berorientasikan pengukuhan, kemahiran dan pembelajaran. Okey, satu ialah penyelesaian masalah, satu ialah pengukuhan. Okey, kemahiran. Dan PBM adalah untuk mencari jalan penyelesaian. Okey, sementara PB project adalah berbentuk menghasilkan produk. Okey, itu perbezaan yang paling besar. Okay, PBM mencari jalan penyelesaian, pembelajaran berasaskan projek menghasilkan produk. Okay, dia mesti ada hasil dia. Okay, kita tengok ciri-ciri PBM. Jadi, situasi masalah akan diberikan yang kompleks. Okay, yang kompleks dan tidak mempunyai jawapan yang betul atau salah. Okay, dia open-ended. Kemudian, pelajar perlu bekerja dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah. Guru berperanan sebagai pembimbing. Okey, pembimbing. Kita membimbing mereka untuk menyelesaikan masalah. Mengenal pasti jurang pembelajaran dan mengembangkan pelbagai penyelesaian. Nah, pelajar dapat memperolehi informasi yang baru melalui pembelajaran kendiri. Okay, melalui PBM, kita dapat melahirkan murid yang pandai berkomunikasi dengan ahli-ahli dia, pemikiran kritikal iaitu kebat, pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning, kerja berpasukan dengan kawannya, nilai etika berprofesional dan kepimpinan. Okay, mereka pemimpin itu dapat membantu kawan-kawan mereka memimpin mereka terhadap penyelesaian masalah. Okay, proses dia, bila masalah diberikan oleh guru, murid perlu memahami isi kandungan maklumat, mengenal pasti masalah apa yang perlu diselesaikan, mengumpul maklumat penting berkaitan masalah. Contohnya macam kita pergi bercuti dekat Pulau Langkawi, mereka perlu mengumpul maklumat yang penting. Apakah tempat-tempat yang menarik dekat Pulau Langkawi yang kita boleh lawat? Okay, contohnya. Mencari maklumat tambahan, okay, cari dari internet. Menjana idea-idea yang mungkin boleh menyelesaikan masalah, berkomunikasi dengan ahli-ahlinya, memilih, melaksanakan penyelesaian yang terbaik. Okey, membuat pembentangan dan penilaian. Okey. Okey, proses dia sekali lagi mengikut Finkel and Todd Lambros ini, memahami masalah, okey, mengumpul maklumat, mencari maklumat tambahan, menjana idea-idea yang boleh menyelesaikan masalah, berkomunikasi dengan ahli-ahlinya, membuat pembentangan dan penilaian. Jadi lebih kurang dengan yang sebelum itu. Okey, bagaimanakah PBM dapat dijalankan dengan jayanya dalam kelas? Nombor 1, pembudayaan di peringkat sekolah perlu menyeluruh. Semua subjek, semua, bukan matematik saja, semua perlu mengaplikasikan PBL dalam PDPC secara berkala. Okay, guru-guru perlu mahir menjalankan PBL dalam PDPC dan integrasinya dengan subjek-subjek yang lain. Okay, bukan sahaja sains dan matematik. Dan hasil pembentangan murid perlu diraikan dan menjadi pembudayaan. Okay, kita perlu bagi peluang kepada murid untuk membuat pembentangan,
boleh rekod sebagai video yang buat yang terbaik dan menjadikan satu budaya. Okey, satu amalan terbaik. Dan murid diberikan maklum balas dan pemikiran mereka boleh dicabar melalui debat, parking lot dan lain-lain. Guru-guru juga perlu yakin dan sentiasa mencari langkah penambahbaikan melalui PLC, sharing session dan lesson study. Okey, sekarang kita tengok satu contoh. Okey, contoh masalah yang boleh diberikan kepada murid. Contohnya tahun 4, topik dia wang. Dan kandungan dia, okey, SK dia penyelesaian masalah, iaitu menyelesaikan masalah wang dalam lingkungan 100,000 melibatkan operasi asas dan operasi bergabung dalam situasi harian. Okey, kenyataan masalah. Sekolah anda telah mendapat sumbangan sebanyak RM70,000 bagi tujuan lawatan sambil belajar bagi murid tahun 4 ke luar negara untuk mempelajari tentang budaya di sana. Guru anda mahukan anda dan rakan-rakan mencadangkan sebuah negara dan tempat-tempat yang menarik di negara tersebut. Anda dan rakan-rakan juga dikehendaki mencadangkan belanjawan bagi setiap kos yang terlibat sepanjang 5 hari 4 malam dengan menggunakan semua wang sumbangan tersebut. Okey. Jadi apakah yang diberikan oleh kenyataan masalah ialah peruntukan sebanyak RM70,000 perlu dihabiskan, pilih tempat dan negara yang diminati, sediakan satu cadangan perbelanjaan yang melibatkan semua kos. Jadi apakah yang murid-murid perlu tahu ialah apakah lawatan yang sesuai dengan RM70,000? Bagaimanakah ingin menguruskan peruntukan yang diberi? Di manakah tempat yang sesuai untuk membuat lawatan? Berapa kos setiap perkara yang terlibat? Okey, jadi isu pembelajaran dia, mereka perlu tahu nilai wang RM70,000, cara menguruskan wang secara efektif, meneroka tempat yang menarik dan operasi matematik yang digunakan untuk mengira setiap kos. Dan cadangan penyelesaian, mengumpul semua maklumat yang diperolehi mengenai tempat yang nak melawat. Cadangan tempat lawatan mungkin melebihi satu pilihan dan perlu memilih yang terbaik menggunakan operasi matematik untuk mengira kos yang ditetapkan. Okey, jadi murid boleh berbincang dalam kumpulan, memahami masalah yang diberi, mencari maklumat melalui buku teks, majalah, laman web. Okey. Murid meneroka tempat dan negara yang ingin dilawati dan membuat pilihan yang terbaik. So mereka boleh guna Google, cari apakah tempat yang menarik yang mereka ingin melawat. Sekiranya lawatan ke luar negara, murid perlu melakukan proses pencarian dan penukaran nilai mata wang. Itu dia. Okey, kalau nak pergi US, nak cari US dollar tukar berapa ringgit. Murid memaparkan hasil perbincangan kumpulan ke dalam template PowerPoint, Google Slide atau Canva. Okey, kalau PDPR kita perlu guna semua ini. Okey. Dan murid berkumpul semula dengan semua ahli untuk proses pembentangan. Penilaian persembahan dibuat secara kendiri rakan sekelas dan juga guru. Jadi cikgu boleh menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Breakout Room ataupun Google Slide, PowerPoint dan Canva. Okey, satu lagi contoh masalah yang boleh diberikan kepada murid. Topik wang juga, tapi tahun 3, penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah wang dalam lingkungan 10,000 melibatkan operasi asas. Okey, kenyataan masalah. Kumpulan anda menerima voucher Giant bernilai RM500 dan dikehendaki menyenaraikan barang-barang yang ingin dibeli berdasarkan katalog promosi Giant. Okey. Jadi nyatakan barang, harga, kuantiti dan jumlah perlu dibayar. Okey, menggunakan semaksimum mungkin nilai voucher yang diberi. Okey. Jadi mereka perlu cari, okey, apa yang boleh dibeli
menggunakan katalog yang diberikan. Okay, jadi murid boleh gunakan breakout room Google Meet atau Google Sheet, senaraikan barang yang mereka perlu beli dan mengikut kos yang ditetapkan. Okey, ini cara menggunakan breakout Google Meet. Ini fungsi yang terbaru. Okey, boleh pilih breakout room, kemudian boleh menukar nama kumpulan dia. Okey. Dan murid boleh diletak dalam kumpulan secara rawak ataupun kita boleh pilihkan nama-nama yang kita nak dalam kumpulan itu. Okey, sekarang kita tengok cara penilaian PBM dalam kelas. Jadi untuk penilaian murid, okay, kita boleh menilai murid bermula hari pertama PBM dikenalkan dan selesai apabila produk terakhir dinilai. So kita boleh nilai sikap dia, tahap penyertaan dia, tahap sumbangan dia, okay, dalam proses itu. Guru memantau pencapaian dan pemahaman murid, mengubah suai pelajaran dan pengajaran mengikut keperluan murid. Okay, jadi kalau kita beri masalah yang berkaitan wang dan kita perasan bahawa mereka tak dapat tambah dengan betul contohnya, jadi kita perlu membuat mereka merancang PDPC berikutnya mengikut keperluan mereka. Untuk penilaian guru, guru juga harus menilai kemahiran mereka membimbing murid. Guru harus bertanyakan soalan seperti contoh berikut untuk mengoptimumkan pembelajaran secara PBM. Nanti saya akan kongsikan. Untuk penilaian masalah, semasa menilai kelakonan murid dan diri mereka sendiri, guru juga perlu menilai keberkesanan masalah yang digunakan. Adakah masalah menepati matlamat dan kandungan kurikulum? Adakah masalah membina kemahiran berfikir dan bahasa murid? Ini contohnya lampiran senarai semak penilaian masalah. Jadi bila kita nak cari satu kenyataan masalah untuk murid untuk PBM ini, kita perlu tengok sama ada masalah berikut menepati matlamat utama kurikulum, iaitu perlu berdasarkan RPT. Perlu berdasarkan apa yang mereka telah pelajari. Adakah ia memudahcarakan perkembangan kemahiran? Adakah ia membina kemahiran pertimbangan atau berfikir di aras tinggi? Adakah mereka membenarkan murid mengaitkan diri dengan masalah? Adakah ia relevan dengan kehidupan harian mereka? Adakah ia menggalak penggunaan pelbagai sumber, dari segi internet, majalah dan lain-lain? Dan adakah masalah tersebut sesuai digunakan di peringkat ini? Jadi kita perlu tengok senarai semak ni sebelum kita memberikan masalah dia. Kita tengok dua contoh lagi, contoh kenyataan masalah. Siti, rakan baik anda, mahu mengadakan majlis hari lahir dan mahu menjemput 20 orang. Walau bagaimanapun dia tak tahu apa yang perlu dia lakukan. Majlis itu berlangsung selama 3 jam. Jadi tugasan anda merancangkan aktiviti yang dapat dilakukan untuk menyambut hari ulang tahun dia. Jadi awak tengok masalah ni dia tiada jawapan betul atau salah. Dia open-ended question. Banyak pilihan yang boleh dibuat. Dia tak ada jawapan betul atau salah. Kamu boleh mencadangkan kepada Siti beberapa jenis makanan yang boleh dihidangkan dan juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Ini satu contoh. Satu lagi, keadaan tanda di sekolah bertambah buruk dan kamu prihatin. Tugasan, cadangkan bagaimana tanda sekolah boleh menjadi bersih. Nyatakan perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk terus meningkatkan kebersihan. Berikan cadangan kepada pengetua. Jadi sekali lagi, tiada betul salah. Banyak jawapan yang boleh disediakan, banyak pembentangan yang boleh buat. So inilah PBM, inilah
problem based learning, pembelajaran berasaskan masalah. Okey, jadi untuk tugasan-tugasan cikgu, selepas ini cikgu-cikgu perlu rancang satu pembelajaran yang melibatkan PBM ini di kelas masing-masing untuk bulan September dan Oktober, dan hantar laporan ringkas sebagai impak program ini. Okey, laporan perlu mengandungi tarikh kelas, masalah yang diberikan, kebaikan, kelemahan dan gambar-gambar aktiviti. Dan tarikh akhir penghantaran laporan pada 31 Oktober. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.